A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam habah diucapkan pada hari Selasa 12 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad SAW kerana Allah SWT. Alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah beserta dengan limpahan kasih sayangnya bertemu kita bersama dengan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Nur Akiyah binti Haji Makpiah dan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita terus mulakan pengajian pada malam ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadhil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya meneruskan halaqah ilmu kita pada malam yang berbahagia ini. Falyatafadhal mashkur ya Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesempatan dan peluang untuk sekali lagi kita menelusuri dan menghayati dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, khususnya daripada surah Al-Baqarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarka hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha al-baqalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan surah Al-Baqarah yang mana kita masih menelusuri ayat-ayat di bahagian muqaddimah surah ini, pembukaan surah pada 20 ayat yang pertama yang menceritakan mengenai 3 golongan manusia dengan 3 nasib dan takdir yang berbeza. Golongan pertama iaitu golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang Allah jelaskan ciri-ciri golongan ahli syurga ini di dalam ayat 1 sehingga ayat 5 Al-Baqarah. Manakala golongan yang kedua iaitu golongan al-kafirin, golongan yang kufur, yang ingkar, yang dimurkai ke atas mereka, yang Allah jelaskan pula di dalam ayat 6 dan ayat 7 surah Al-Baqarah. Dan kemudian kita telah telusuri juga lebih daripada separuh ayat-ayat berkaitan golongan ketiga iaitu golongan al-munafiqin, orang-orang munafik yang hidup di dalam kesesatan. Yang Allah jelaskan dengan begitu panjang mengenai golongan ini bermula ayat 8 sehingga ayat 20. Jadi berkaitan golongan al-muttaqin ayat 1 sampai 5 dengan al-kafirin ayat 6 dan ayat 7 yang telah kita huraikan ayat-ayatnya.
Adapun berkaitan golongan al-munafiqin atau ad-dallin, orang-orang munafik yang tersesat, yang mana kita telah berhenti pada pertemuan yang lalu pada ayat yang ke-14 dan ayat 15. Jadi kesinambungan daripada itu kita berpindah kepada ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-16 surah Al-Baqarah. Ayat yang ringkas yang kita akan lihat bagaimana Allah menjelaskan lagi mengenai ciri yang seterusnya daripada ciri-ciri golongan al-munafiqin yang telah kita telusuri daripada ayat 8 sebelum ni. Jadi kita lihat pada ayat 16 Al-Baqarah pada firman Allah, Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allah berfirman mafhumnya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Ayat 16 ini sebelum kita lihat dengan lebih mendalam mengenai ciri apa yang Allah nak tegaskan pada orang munafik, kita perhatikan pada perkataan pertama di awal ayat 16 ni. Perkataan atau kalimah ulaika. Kalimah ulaika yang kita terjemah mereka itu. Dan ada terjemahan juga terjemah orang-orang itu. Sama je lah, orang-orang mana mereka lah ramai. Mereka tu ramailah orang-orang itu. Tetapi yang penting mesti dalam terjemahan mesti ada perkataan itu. Ulaika kalau terjemah mereka, dia tak lengkap, dia mesti mereka itu. Kenapa? Sebab ulaika ni dalam ilmu nahu disebut sebagai ismul isyarah. Ismul isyarah ni apa benda pula? Ismul isyarah, ismu mana dia? Isim ni kata nama lah, kata nama. Ulaika kata nama sebab dia merujuk kepada orang, mereka, orang. Dia isim kata nama. Kemudian ismul isyarah. Isyarah ni bahasa Arab, orang Melayu pun sebut isyarat juga, isyarat. Isyarat ni makna asal dia tunjuk. Jadi ismul isyarah makna dia kata nama tunjuk. Isyarat ni asal benda tunjuk. Macam antara benda yang mungkin kita paling tak suka jumpa kat jalan raya selain roadblock adalah inilah lampu apa? Lampu isyarat. Jadi lampu isyarat yang kita jumpa kat jalan raya tu, kenapa nama dia lampu isyarat? Kenapa bukan lampu warna-warni? Kenapa lampu isyarat nama dia? Jadi ini perkataan yang wallahu a'lam, dia bukan asal, dia bukan Melayu asli. Dia Arab kahwin dengan orang putih, dapat anak Melayu. Lebih kurang macam tu. Sebab dia lampu isyarat, lampu ni pinjam bahasa Inggeris, lamp. Lamp, jadilah orang Melayu pinjam jadi lampu. Jadi dia, mak dia orang putih. Mak ke bapak? Bapak dia lampu. Lamp, lampu. Lepas tu isyarah. Isyarah ni mak dia. Mak dia orang Arab. Isyarah. Isyarah, orang Melayu sebut isyarat. Apa-apa Arab masuk Melayu jadi lah. Rahmah, rahmat. Ni'mah, nikmat. Qiyamah, qiyamat. Sa'ah, sa'at. Jadi sama macam tu. Isyarah, orang Melayu sebut isyarat. Jadi asal dia lamp isyarah. Masuk Melayu, dapatlah anak dia orang Melayu lah. Bapak dia tadi orang apa? Orang putih, mak dia orang Arab. Anak dia jadi Melayu, lampu isyarat. Macam tu lah. Wallahualam, falsafah bahasa dia. Jadi, itulah bahasa Melayu kan dia ada kemahiran luar biasa dalam mengimport perkataan daripada bahasa lain dan kemudian digabung-gabungkan jadi bunyi bahasa Melayu. Sampai kita mungkin kadang-kadang tak perasan asal usul bagi perkataan itu dari bahasa mana. Jadi kenapa orang Melayu panggil lampu kat jalan raya ada color hijau, color merah, color oranye tu kita panggil lampu isyarat.
Lampulah pasal dia ada lampu cahaya. Isyarat, kenapa nama dia lampu isyarat? Sebab isyarat tu kita kata tadi makna asal dia tunjuk. Isyarat makna dia tunjuk. Dan setiap warna lampu tu menunjukkan makna yang tertentu. Kan bila kata dia tengah berwarna hijau, menunjukkan maksud apa? Menunjukkan maksud jalan, boleh jalan. Bila dia berwarna lampu tu berwarna merah, menunjukkan maksud berhenti. Dan bila lampu tu berwarna oranye, menunjukkan maksud bersedia untuk tekan apa? Secara teorinya tekan break lah. Secara teori. Setelah ni ada JPJ tak? Tak ada. So secara praktikal mungkin berbeza lah. Mungkin tekan minyak, tekan. Yang penting hati jangan tertekan sudah. Yang penting tekanlah. Jadi bersedia untuk tekan break secara teorinya. Allah. Ni macam semua macam. Okey, tak apa. Jadi kita nak masuk ni ulaika ni tadi. Tadi tu contoh je. Untuk kita faham penggunaan ulaika dalam bahasa Arab Al-Quran ni. Jadi pasal tu nama dia lampu isyarat. Pasal setiap lampu tu menunjukkan, mengisyaratkan, menunjukkan makna yang tertentu. Jadi dalam ayat 16 ni, balik pada ayat 16. Tinggalkan kelas memandu kita kejap. Balik pada ayat 16 ni, ulaika, kita terjemah mereka itu. Dia perkataan ulaika ni, asal dia ulai. Sampai situ je. Ulai. Kemudian kita boleh pilih sama ada kita nak tambah ka dekat belakang atau tambah ha dekat depan. Ulai, kalau kita tambah ka dekat belakang dia jadi ulaika. Kita terjemah mereka itu. Tapi kalau ulai kita tambah ha dekat depan, jangan tambah ka. Tambah ha dekat depan. Jadi apa? Dia jadi haulai. Ni pun kita boleh jumpa banyak dalam ayat Quran. Selalu kita jumpa sama ada ulaika atau haulai. Dia asal dia yang tengah-tengah tu, ulai tu. Bila tambah ka jadi ulaika, dia membawa makna mereka itu. Kalau ditambah ha dekat depan jadi haulai, kita terjemah mereka ini. Mereka ini. Apa beza dia? Kalau ulaika mereka itu untuk menunjuk orang yang jauh. Tapi kalau haulai mereka ini untuk menunjuk orang yang dekat. Okey, kita faham, kita tak masuk dalam sangat berkaitan bahasa Arab ni. Cuma kita nak bayangkan ketika Allah turunkan ayat 16 Al-Baqarah ni di Madinah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Yang kita tahu di sewaktu Nabi telah berhijrah ke Madinah lah munculnya orang-orang munafik yang kita tengah cerita pasal mereka dalam ayat 16 ni. Kemunculan orang munafik pertama kali setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Waktu Nabi dekat Mekah lagi, belum hijrah, orang munafik tak wujud lagi, tak muncul lagi. Jadi, bila Nabi duduk kat Madinah, orang munafik pun duduk dengan Nabi kat Madinah juga. Tinggal di satu tempat yang sama. Nabi salat dekat Masjid Nabawi, jadi imam. Orang munafik pun salat dengan Nabi dalam masjid yang sama juga. Dan Nabi kalau buat Nabi berkhutbah hari Jumaat, orang munafik duduk dengar khutbah Nabi hari Jumaat dekat masjid yang sama juga. So makna apa? Nak bagi tahu orang Islam dengan orang munafik zaman tu masa kat Madinah mereka hidup sekali. Bukan Nabi dekat Mekah, orang munafik jauh kat Madinah. Atau orang Islam dekat Madinah, orang munafik jauh dekat Yaman saja. Tak. Mereka semua hidup sekali. Orang munafik dengan orang Islam hidup sekali dekat Madinah. Duduk berdekatan, berjiran dan sebagainya. Duduk dekat-dekat. Sama-sama tinggal, hidup bersama kat Madinah. Tak termasuk lagi dengan orang Yahudi yang kita akan sampai kisah mereka nanti juga. Jadi, dah kalau mereka, orang Islam yang beriman dengan Al-Quran, dengan orang munafik yang menzahirkan keislaman tetapi menentang agama Islam sebenarnya, mereka hidup bersama dan tinggal berdekatan.
Bila Allah turunkan kepada Nabi ayat 16 ini untuk mencela orang munafik, mengapa tidak Allah berfirman mereka ini orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk? Kenapa Allah tak berfirman haula'il ladzina ishtarau dhalalata bil huda? Mereka ini mereka ini digunakan untuk tunjuk dekat, dan orang munafik tinggal dekat dengan orang Islam dekat Madinah, sama-sama tinggal bersama, solat bersama. Kenapa Allah guna ungkapan ulaika, mereka itu? Mereka itu. Mereka itu. Mana? Tu munafik sebelah kau. Sebelah aku je. Itu jauh. Mana sebelah aku je. Jadi macam mana Allah nak tunjuk terhadap orang munafik yang sesalat sebelah orang beriman aja. Dekat. Kenapa tak kata mereka ini? Kenapa ulaika, mereka itu? Guna ungkapan ismul isyarah. Kata tunjuk yang jauh. Mereka itu. Bukan mereka ini. Sebab apa? Ini yang membuatkan Al-Quran ini mukjizat. Yang mana para sahabat bila baca ayat ni pun mereka pun rasa macam tertarik. Macam mana? Allah tak cakap pasal orang munafik. Duduk sebelah kita ni je. Rumah dia depan tu je. Tapi kenapa Allah guna ulaika, jauh? Mereka itu. Sebab nak sampaikan makna tersirat apa dia? Nak bagi tahu orang munafik ni sekalipun zahir dan tubuh dan fizikal mereka dekat dengan Nabi, dekat dengan orang Islam, tetapi hati mereka sangat jauh daripada Nabi, jauh daripada orang Islam, jauh daripada Al-Quran. Memang solat belakang Nabi, dekat tu, dekat, fizikal dekat. Tapi sambil Nabi baca ayat Quran, dia dengar dalam solat, dia menyumpah ayat tu dalam hati dia. Jadi itu Allah nak bagi tahu, walaupun secara luaran fizikal, kalau zaman tu ada handphone ada, dia boleh selfie dengan Nabi lagi. Tapi secara fizikal zahir memang dekat dengan Nabi. Tetapi secara hakikatnya hati dia sangat jauh dari Nabi, sangat jauh daripada Al-Quran, dan apatah lagi jauh daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Walaupun dia menzahirkan keislaman dan mengaku sebagai orang beriman. Jadi itu perkataan ulaika. Ulaika yang dalam masa yang sama daripada kalimah ni nak jelaskan kepada kita apa dia ciri yang Allah nak tegaskan dalam ayat 16 ni yang ada pada orang munafik yang mesti kita berhati-hati sebagai orang beriman. Apa dia ciri yang membuatkan orang munafik hidup dalam kesesatan dalam ayat 16 ni? Iaitu hidup berjauhan daripada Al-Quran. Hidup berjauhan daripada Al-Quran. Sebab Allah bila nak tujukan kepada mereka, Allah guna ungkapan ulaika, mereka itu. Nabi datang, mereka duduk dekat dengan Nabi tetapi hati jauh dari Nabi. Nabi bawa Al-Quran, telinga dengar Al-Quran yang Nabi baca, tapi hati menyumpah-nyumpah ayat Quran yang Nabi baca. Jadi itu ciri kelima yang Allah nak jelaskan dalam ayat 16 ni mengenai ciri orang munafik, iaitu menjauhi Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Ni yang perlu kita berhati-hati. Mungkin dia baca Quran, baca. Tetapi kalau baca sekadar untuk halwa telinga sahaja. Namun hati tidak ada usaha untuk memahaminya, menghayatinya, mentadabbur lalu mengamalkannya, maka ayat Quran tu tidak benar-benar dekat dengan orang tu. Jadi itu pertama sekali yang kita perhatikan dari kalimah pertama. Dalam ayat 16, ulaika, mereka itu. Mana jauh daripada Quran. Lalu Allah berfirman, allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Ayat ni sebenarnya sebagai persiapan kepada 4 ayat terakhir dalam Muqaddimah Al-Baqarah ni. 4 ayat terakhir selepas ni, ayat 17, 18, 19, 20. Yang panjang tu nanti. Tu 4 ayat yang penuh dengan sastra dan kiasan. Yang kita kalau nak huraikan maksud dia nanti, kita kena cari makna, kena kaji makna tersurat dia sebelum makna tersirat. Dan sebelum nak masuk pada 4 ayat terakhir 17 sampai 20 tu, Allah bagi wamak dulu dekat ayat 16.
Ayat 16 ni pun penuh dengan kalimah-kalimah yang mengandungi makna tersirat. Digunakan ayat-ayat kiasan tapi yang ringan-ringan je dulu. Kita tengok contoh. Di sini bila Allah berfirman, allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Kita tengok bila Allah guna ungkapan ishtarau, mereka membeli. Beli apa kat sini? Ad-dalalah, membeli kesesatan. Kita tertanya, kesesatan ni dia barang benda ke? Boleh kita jual, boleh kita beli? Kat pasar raya mana ada jual kesesatan? Masuk kedai runcit ke pasar raya ke, uncle bagi kesesatan 2 kilo? Ada? Ada jual kesesatan berapa kilo ke? Tak ada. Ada pernah tengok promosi akhir tahun 1 kilo kesesatan RM5. Tak ada. Jadi kesesatan ni sama juga lepas ni lawannya adalah bil huda, petunjuk. Allah kata ishtarau, mereka membeli ad-dalalah, kesesatan. Kat mana ada jual kesesatan? Tak pernah nampak iklan pun. Facebook tak ada iklan, dekat Shopee ada. Shopee jual kesesatan berapa ringgit. Jadi tak ada. Lepas tu bila dia beli kesesatan, dia bayar pakai duit apa? RM2 tak? Bil huda. Dia bayar dengan mata wang al-huda. Mata wang hidayah, mata wang petunjuk. Dekat mana currency yang mana pula ni nama dia mata wang al-huda ni, tak pernah jumpa pun. Ringgit biasa, dolar dia macam al-huda tak pernah dengar. Jadi mata wang apa? Mata hidayah petunjuk ni. Jadi sebab tu kita kata ni perkataan-perkataan yang dia kiasan, dia ada makna tersirat dia. Jadi kita kena kaji satu persatu dulu. Jadi pertama pada perkataan ishtarau. Ulaika allazina ishtarau, mereka itulah orang-orang yang ishtarau, membeli. Kita nak faham makna sebenar membeli kat sini adalah apa. Sebelum kita nak tahu kesesatan tu pula kiasan kepada apa, huda petunjuk tu pula kiasan kepada apa. Jadi ishtarau, membeli ni dia kiasan kepada maksud mencintai atau menyukai. Tapi mencintai pun bolehlah. Ishtarau makna asal dia membeli. Kiasan kepada makna tersirat dia adalah mencintai. Jadi bila kita faham makna sebenar dia, mencintai tu, baru ayat dia nampak lebih jelas. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan. Mana? Mereka itulah orang-orang yang mencintai kesesatan. Macam mana membeli dekat sini? Boleh kita tafsirkan dengan makna mencintai. Sebab apa? Kalau kita beli barang, kita ambil barang tu kan, kita beli barang, mana kita ambil barang. Kita bila ambil barang, sama ada kita ambil berbayar atau kita ambil tak bayar apa-apa. Mana satu yang disebut sebagai membeli? Kita ambil barang tak bayar apa-apa. Tu membeli tak? Tu mencuri. Atau sangka baiklah bukan mencuri. Tu orang bagi. Orang bagi kita ambil, kita tak bayar, tu orang bagilah pemberian. Tapi beli ni macam mana? Bila kita ambil barang dengan berbayar. Itu beli. Jadi itu beza antara kita ambil barang percuma dengan ambil barang berbayar. Okey, kesan dia apa? Kesan dia, kalau orang bagi kita barang percuma, kita tak berkira sangat. Kan, orang hulur dekat kita, percuma, kita tak tanya sangat pun kadang-kadang. Ni apa benda awak bagi saya ni? Benda ni awak dapat dari mana? Kita tak soal banyak. Kalau benda tu orang bagi percuma. Dia hulur kita teh ke, dia hulur kita kopi ke, dia bagi kita rasa nugget potong, satu ketul nugget potong 28 tu kita rasa pun sekadar cukup untuk melekat kat celah gigi je lah, nak rasa kat lidah pun tu. Jadi kita bila diberi sesuatu percuma, kita ambil saja, kita tak berkira sangat. Benda kalau dia bagi kita ambil, kita rasa sedap, nice. Alhamdulillah. Dia bagi kita rasa kita tak minat benda ni, tapi dah kalau aku tak ambil kan, dia kejar aku sampai ke kereta. Lepas tu dia tumpang aku balik rumah dia pula. Jadi kita ambil, kita bagi je ke orang lain. Tu kalau orang bagi kita percuma. Kita suka, kita tak suka, kita boleh ambil je. Orang edah apa-apa flyers ke apa ke, dekat jalan, dia hulur, bukan kita kena bayar pun, ambil je lah. Kalau tak, kalau dia duduk kejar kita ambil.
Kita tengok iklan tu, kita berminat, kita bawa balik, kita baca lagi. Kita tengok kita tak berkenan, kita buang. Tu kalau diberi, kita ambil sesuatu percuma. Tak kisah sangat. Tapi kalau kita ambil sesuatu dengan berbayar, yang ni kita akan berkira. Kan, kita masuk pasar raya, kita nak beli barang. Siapa pernah masuk pasar raya, apa salah besar sangat pasar raya ni. Lepas tu masuk bahagian barang dapur pun banyak sangat barang, pening kepala, aku tak tahu nak beli apa. Kita tutup mata. Kita kaup je apa ada dekat rak, dekat almari tu, penuhkan troli, lepas tu bayar, dah balik rumah baru buka cek. Apa benda aku beli tadi? Tengok semua makanan kucing. Aku nak makan makanan kucing. Jadi kita tak akan buat macam tu kalau kita beli. Kita akan pilih. Kenapa kita pilih? Bila kita pilih pula, kita compare. Nak beli apa? Creamer, susu pekat. Dah ada dah, tapi pasal ada dua brand, dua jenama, kita pilih nak jenama A, jenama B. Solat istikharah tu. Lepas tu dah pilih pula, okey, jenama A. Lepas tu cari pula mana expired date yang paling lama. Dia pilih, beza sehari je. Padahal nak pakai hari ni pun berkira juga expired date yang lewat lagi sehari. Lepas tu, check pula satu persatu. Scan dari atas sampai bawah, pusing, orbit dia sampai habis apa semua. Tengok dia punya ada kemik ke, ada terbuka ke, ada cala ke, ada siapa-siapa pergi tulis love ke, bagi signature dia kat situ ke. Kita cerewet sebab apa? Sebab kita beli. Kalau orang bagi percuma, dia bagi percuma tin susu pekat tadi, dia bagi percuma, kita tak kisah, kita kejap. Awak bagi saya ni jenama apa ni, saya tak minat jenama ni, jangan. Dah dia bagi, kita ambil lah. Kalau kita tak minum jenama tu, tak pakai, kita boleh jual at least. Tapi bila kita beli, kita akan berkira, kita akan cerewet, kita akan macam-macam. Sebab apa? Sebab kita nak beli ni pakai apa? Pakai ayat kursi ke? Dah kumpul barang, dia dah scan semua. Okey, encik RM230. Sekejap, saya baca. 255 okey. RM255, saya bacalah ayat 255 Al-Baqarah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, cik, jalan. Kalau boleh macam tu. Jadi itu tak berlaku. Jadi kita bayar, kita kena beli bayar pakai duit. Kat mana? Pun baca ayat kursi, turun duit dari langit. Baca ayat kursi, tiup dekat akaun bank kita, tiba-tiba jadi penuh. Tak. Nak dapat duit, kena kerja. Kerja pula, kita anak datuk, anak datin mana? Tak, kita kerja susah payah, kita kena itu, ini, kena macam-macam. Jadi, bila kita dah dapat duit dengan penat lelah, dengan letih, dengan bekerja susah payah, pagi, petang, siang, malam, kita dah dapat duit, kita akan gunakan duit untuk beli barang yang kita suka, yang kita rasa menguntungkan kita, berbaloi, bermanfaat untuk kita, yang kita sukalah secara ringkasnya. Jadi itu konsep beli. Itu kita cuma nak faham konsep beli itu dulu. Kenapa Allah tak guna ungkapan mereka lah orang-orang yang mengambil kesesatan? Sebab orang bila ambil sesuatu, dia tak semesti dia suka benda tu. Boleh jadi dia ambil terpaksa. Boleh jadi dia ambil sebab dah orang bagi percuma, ambil lah. Tapi ungkapan beli berbeza. Beli biasanya orang membeli sesuatu kerana dia suka benda tu, dia tahu benda tu penting untuk dia, dia tahu benda tu bagus untuk dia. Tu sebab dia sanggup beli, sanggup keluarkan duit yang dia dapat dengan susah payah. Okay, jadi sebab tu kita kata tadi ulaikal ladzina ishtarau, mereka lah orang-orang yang membeli. Membeli ni kiasan kepada mana? Mencintai. Okay, settle dah satu. Makna tersirat kat sini. Yang kedua, ishtarau dalalah, mereka orang-orang yang membeli kesesatan. Makna dia orang-orang yang mencintai kesesatan. Mencintai, dia tak perlu mesti benda tu benda, barang. Dia yang bukan barang pun boleh dicintai. Okay, orang yang mencintai kesesatan. Okay, persoalan yang kedua pula, pada perkataan ad-dalalah, kesesatan pun menimbulkan tanda tanya. Bila kata ad-dalalah, kesesatan, orang-orang yang membeli, yakni orang-orang yang mencintai kesesatan. Soalannya, adakah manusia kat dunia ni yang hidup suka tersesat? Jangan, tak payah bayang jauh sangat akhirat, syurga, neraka apa semua. Just jalan kat dunia, kita nak pergi satu tempat yang kita tak tahu jalan.
Biasa kalau kita tak tahu jalan nak pergi satu tempat, kita akan berusaha check dekat Waze, dekat map apa semua. Pasti kita berusaha pastikan kita tak sesat jalan ke, atau kita akan berusaha mati-matian untuk pastikan kita sesat jalan, tak jumpa lokasi sebenar. Kita takkan nak sesat jalan. Kita bawa-bawa kita kawan kita, patut belok kanan, kita belok kiri. Orang kata, Mat, kita tersesat ni, kenapa kau belok kiri tak masuk kanan? Aku tahu kanan tu jalan betul, tapi aku teringin rasa nak sesat. Apa perasaan kalau jadi sesat ni? Tak. Kita mesti nak sampai ke destinasi yang tepat. Kita tak nak tersesat. Pergi mana pun tak ada orang sengaja nak tersesat. Aku ni dah 60 tahun kerja. Tak, aku pelik macam mana orang lain bawa kereta kejap tersesat, silap masuk. Aku tak pernah tersesat seumur hidup aku. Dah hari ni hari terakhir aku kerja, aku pencen depan ni. Aku nak rasalah perasaan tersesat ni macam mana. Saja bawa bagi tersesat. Tak ada orang macam tu pun. Jadi pelik macam mana Allah kata ishtarawud dalalah. Mereka membeli, yakni mencintai kesesatan. Siapa yang suka sesat? Tak ada siapa yang suka sesat. Jadi bererti ad-dalalah, kesesatan dekat sini pun adalah kiasan. Kiasan kepada apa? Kiasan ad-dalalah, kesesatan adalah kiasan kepada kejahilan. Kejahilan. Mana tahu sebab kejahilan adalah punca kesesatan. Orang kalau dia tahu nak pergi rumah Mamat, belok kanan bukan belok kiri, dia tahu jalan, dia takkan sesat. Yang akan sesat siapa? Orang yang tak pernah pergi rumah Mamat dan dia tak tahu jalan. Orang cakap, Mat, Abu, kau tak pernah datang rumah aku kan? Ni aku bagi location. Tak payah. Tak payah. Aku memang suka sesat. Jadi orang yang dia nak tersesat ni, punca dia apa? Bila dia tak tahu jalan. Tak tahu jalan ni ringkasannya kejahilan lah. Jadi maksud firman Allah ishtarawud dalalah, mereka membeli kesesatan, yakni mereka mencintai kesesatan. Tapi tak ada orang suka sesat. Mana apa? Mereka suka hidup dalam kejahilan. Maknanya apa? Malas menuntut ilmu. Tak suka mengaji, tak suka baca Quran. Makin kita nampak, makin jelas kaitan dengan awal ayat tadi, ulaika. Mereka itu yang membawa makna jauh, iaitu jauh daripada apa? Ciri mereka dalam ayat 16 ni, jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran, mana tak suka mengaji, tak suka tadaburnya, tak suka hafal walau sedikit sebanyak ayat atau surah lazim daripadanya. Sedangkan Al-Quran adalah sumber ilmu. Bila dia tak suka berdapil dengan Al-Quran, maka dia akan jauh daripada ilmu pengetahuan dan dia akan hidup dalam kesesatan kerana kejahilan yang menyelubungi diri dia. Jadi itu mana ishtarawud dalalah. Mereka lah orang-orang yang mencintai kesesatan, iaitu mencintai kejahilan, makna malas menuntut ilmu Al-Quran. Lalu Allah berfirman bil huda, dengan petunjuk. Ni tadi mana ayat asal dia, orang yang membeli kesesatan dengan berbayarkan petunjuk. Sebagaimana kesesatan bukan benda barang, tak boleh dijual beli. Makna tersirat dia adalah kejahilan. Demikian al-huda, petunjuk hidayah pun dia bukan benda, bukan barang yang boleh dijadikan mata wang untuk dibeli sesuatu. Jadi dia punya makna tersirat dia senang kita nak teka sebab dia lawan sahaja kepada ad-dalalah, kesesatan. Ad-dalalah kesesatan, lawan dia al-huda, petunjuk. Kalau kesesatan itu makna dia adalah kejahilan, maka al-huda, petunjuk itu makna dia adalah ilmu Al-Quran. Jadi manusia dia satu daripada dua. Dia pilih. Sama ada dia pilih untuk hidup dalam ad-dalalah, kesesatan, disebabkan kejahilan, maka dia akan jauh daripada al-huda, petunjuk Al-Quran. Tapi kalau hidup dia berdamping dengan al-huda, petunjuk Al-Quran, maka dia akan automatik terselamat daripada ad-dalalah, daripada kejahilan dan kesesatan. Jadi itu yang Allah, kita tengok rumuskan makna yang panjang lebar yang kita cerita ni dalam 3 perkataan yang berbentuk sastra. Ishtarawud dalalata bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi Allah berfirman selepas tu, selepas Allah ungkapkan maksud kebencian mereka terhadap Al-Quran dan rasa selesa hidup dalam kejahilan, dengan ungkapan jual beli tadi, maka Allah berfirman di penghujung ayat ni, fama rabihat tijaratuhum,
maka tiadalah beruntung perniagaan mereka. Kita tertanya, antara ungkapan tak beruntung perniagaan dengan rugi perniagaan mereka. Kan ungkapan rugi perniagaan tu macam lagi keras, lagi kasar. Kenapa tak guna yang tu? Kenapa macam seolah-olah Allah guna ungkapan yang lemah lembut dengan orang munafik yang teruk ni? Allah guna ungkapan ma rabihat tijaratuhum. Tidak beruntung perniagaan mereka. Dia sebenarnya kalau Allah kata, kalau Allah berfirman khasirat tijaratuhum, maka rugilah perniagaan mereka. Itu perkara biasa dalam perniagaan. Orang berniaga, orang mana yang berniaga, yang kaya macam mana pun, kalau tanya dia tak ada berniaga sentiasa untung. Adat perniagaan, bila ada untung, ada rugi. Ada masa dapat keuntungan, ada masa dia alami kerugian. Benda biasa dalam perniagaan ni. Jadi kalau Allah kata, maka rugilah perniagaan mereka. Dia kata, yelah sekarang tengah rugi, nanti mungkin lepas ekonomi dah makin okey sikit, mungkin perniagaan kita untung naik balik. Kalau sekadar kata perniagaan mereka rugi, mana biasa sebab ada rugi, ada untung dalam apa perniagaan tu. Tapi bila Allah guna ungkapan ma rabihat, tidak beruntung perniagaan mereka. Makna apa? Makna langsung tak beruntung. Makna sentiasa rugi. Dan ini pelik. Dia berniaga, benda biasa, ada masa untung, ada masa rugi. Tapi orang ni dia berniaga sepanjang berpuluh tahun dia berniaga, tak pernah untung. Tu ma rabihat tijaratuh. Sepanjang berpuluh tahun dia berniaga tak pernah untung. Bukan satu jenis perniagaan, buat perniagaan A tak jadi. Orang kata niaga ni bukan kerja kau lah. Kau pergi buat kerja lain lah. Jangan berniaga kau tak ada kemahiran, tak ada apa. Buat benda tak ada. Aku nak berniaga juga. Buka bisnes kedua, tak untung juga, rugi. Buka bisnes ketiga sampai bisnes ke 80 berapa, rugi semua. Itu makna ma rabihat tijaratun, tidak beruntung langsung perniagaan mereka. Mana bukan rugi sekali-sekala, ada juga untung, tak sentiasa rugi. Jadi bila Allah guna ungkapan tijarah, perniagaan ni pun dia sebenarnya nak umpamakan bahawa hidup kita ni, semua yang hidup di dunia, di atas muka bumi ni, kita ni Allah letak di bumi sebagai orang yang berniaga. Hatta orang munafik pun Allah kata ma rabihat tijaratum. Allah tak kata mereka tak berniaga, tak, mereka tak untung dalam perniagaan mereka. Jadi bila Allah letak kita kat atas muka bumi ni, kita berniaga dengan siapa? Kita berniaga dengan Allah. Semua kita berniaga dengan Allah. Dan punya baik Allah bila letak kita kat muka bumi dan semua kita berniaga, Allah sediakan modal untuk kita dengan tawaran keuntungan yang besar berlipat kali ganda. Tawaran keuntungan yang Allah tawarkan adalah apa? Syurga. Tapi waktu kita nak buka bisnes dengan Tuhan ni, nak berniaga dengan Tuhan, kita cakap, ayo ni memang teringin nak dapat syurga ni. Saya nak join bisnes ni tapi saya tak ada modal. Kita tak ada modal nak mulakan bisnes dengan Tuhan. Jadi Tuhan bagi kita modal percuma. Tuhan tak ada kata kau ambil pakai ni duit ni dulu, nanti kalau kau dah untung kau bayar balik kat aku. Tak ada. Tuhan bagi kita modal. Modal Tuhan bagi kita, cuma kita yang kena guna modal tu sebaiknya. Memang Allah tak minta balik pada kita modal tu. Gunakan sebaiknya. Kalau kita guna dengan baik, kita dapat keuntungan syurga tu. Kalau sebaliknya, maka tak dapat. Jadi apa dia modal yang Allah bagi pada kita? Umur kita. Umur kita. Kita berniaga dengan Allah bukan pakai duit ringgit, bukan, tak. Berniaga dengan Allah dengan modal umur yang Allah bagi pada kita. Setiap orang Allah bagi modal tertentu yang Allah tahu cukup untuk dia jalankan perniagaan dengan Allah. Ada orang Allah bagi modal dia 10 tahun. Cukup, Allah tahu cukup untuk 10 tahun untuk dia hidup, untuk berniaga dengan Tuhan. Ada orang Allah bagi modal dia sehari je pun. Dia hidup sehari je sempat beribadah, lepas tu dia masuk syurga. Ada orang Allah bagi modal sampai 70 tahun. Ada orang Allah bagi modal sampai 100 tahun. Setiap orang Allah bagi modal yang Allah tahu cukup untuk dia jalankan perniagaan untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala.
Jadi orang ni bila Allah berfirman ma rabihat tijaratuhum, tidak beruntung perniagaan mereka, bukan sekadar rugi tapi ada untung sikit-sikit, tak untung langsung. Sebab apa? Dua perkara. Sebab bila dia kufur kepada Allah, dia tidak taat. Orang yang nak untung perniagaan maknanya dia gunakan modal yang Allah bagi. Umur itu dia gunakan dengan ketaatan. Makin dia taat, setiap umur dia yang berlalu ada ketaatan, dapat keuntungan, pahala sehingga dapat masuk syurga. Jadi orang yang munafik yang Allah jelaskan dalam ayat 16 ni, Allah kata tidak beruntung perniagaan mereka. Sebab apa? Pertama, bila dia sia-siakan modal yang Allah bagi, tak guna untuk ketaatan kepada Allah, maka dia terlepas keuntungan syurga tu. Kalau keuntungan syurga terlepas, tapi dia kata tak apa, aku punya modal masih, aku ada simpan lagi, tak hangus lagi modal aku boleh buat run balik bisnes ni kali kedua, aku cuba tampung balik kerugian apa semua. Tapi apa jadi? Kita kalau duit kita burn, kita punya modal duit burn, kita nak cari duit tu balik, tak ada masalah, boleh. Kita jatuh bankrupt satu bisnes ke apa, modal kita pun habis, tapi kita boleh cari balik duit tu, pinjam siapa-siapa ke, tak apa. Masalah modal yang Allah bagi kita ni apa? Umur. Dan umur adalah modal yang kalau dah burn, habis, dia tak boleh diganti balik. Duit, tak apa. Aku punya duit mudah tu tak apa. Aku pergi pinjam dengan daddy aku ke, dengan mami aku, dengan kawan, dengan jiran ke, boleh. Tapi umur kita, modal umur dah habis, nak pergi pinjam kat bank mana? Bank mana ada bagi loan umur? Siapa nak pinjam 10 tahun sekian? Siapa pinjam 20 tahun? Jadi ni modal yang memang Allah bagi percuma. Allah tak suruh kita bayar balik modalnya. Tapi modal ni kalau dah hangus habis, tak boleh dibayar balik. Tak boleh diganti. Tak boleh nak pinjam dengan orang lain. Mak, pinjam tu umur kau 10 tahun. Nanti kalau aku dapat untung, aku bayar balik 10 tahun. Aku bayar 20 tahun umur kat kau. Hidup panjang. Tak ada. Modal yang tak boleh diganti balik. Jadi sebab tu Allah guna ungkapan yang berat sebenarnya. Fama rabihat tijaratuhum. Tidak beruntung perniagaan mereka langsung. Mana untung syurga tak dapat, modal pun hangus macam tu je. Dan tak boleh nak ambil semula, tak dapat diselamatkan langsung. Lalu Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya, wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka beroleh petunjuk hidayah. Wa ma kanu muhtadin ni biasa diterjemah tidaklah mereka beroleh petunjuk hidayah. Ni sebenarnya Allah nak jelaskan punca. Apa sebab, apa punca mereka mengalami kerugian yang sangat teruk macam ni? Tak ada keuntungan langsung dan modal pun hangus. Puncanya Allah kata wa ma kanu muhtadin, mereka tidak beroleh petunjuk hidayah. Ini bahasa lama sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang salah faham, tidak beroleh petunjuk hidayah. Orang cakap, orang munafik ni sesat pasal dia tak dapat hidayah. Bila kata tak dapat hidayah, salah siapa? Dia akan kata, apa salah aku? Pula salah Tuhan. Kalau Tuhan bagi aku hidayah, aku tak sesat. Tapi dah Tuhan tak bagi hidayah, setulah aku jadi macam ni. Bila kata tak dapat hidayah atau tak beroleh hidayah ni, bukan makna Tuhan tak bagi hidayah. Kalau orang tu duduk kat ceruk hutan mana kat Amazon, hidup dengan ular, dengan buaya ke apa, memang hidayah tak sampai, radio tak ada signal dekat sana, azan pun tak dengar. Tak ada orang sampaikan dakwah langsung pada dia. Itu memang maksud orang yang tak dapat hidayah, yang Tuhan takkan azab dia. Dia takkan masuk neraka hari akhirat. Tapi orang yang dia duduk dekat tempat yang ada orang Islam, dekat tempat yang dakwah Islam ada di mana-mana, seruan azan ada di mana-mana, ayat Quran diperdengarkan di mana-mana. Orang ini adalah bukan orang yang tak dapat hidayah mana Allah tak bagi, tak. Ini adalah orang yang tidak menerima hidayah. Mana Allah dah bagi hidayah pada dia, tapi dia tutup hati, dia kata, excuse me, minta maaf lah, saya tak perlukan hidayah ni, saya tak perlu hidup ikut Quran. Saya ada cara hidup saya sendiri, saya ada lifestyle saya sendiri, saya ada haluan hidup saya sendiri. Ni orang yang hidayah dah sampai, dia yang tak nak beroleh hidayah. Dia yang tak nak terima ambil hidayah tu. Jadi hari akhirat kalau Tuhan nak umban dia, nak azab dia, dia tak boleh kata Tuhan, saya tak dapat hidayah. Kenapa Tuhan tak bagi hidayah? Tuhan kata saya dah bagi, tapi awak yang tak nak terima, awak sombong, awak campak hidayah saya jauh-jauh.
Jadi itu Allah bagi peringatan dengan firman-Nya wa ma kanu muhtadin. Cuma ayat ni bila Allah akhiri dengan peringatan dan ancaman tentang orang yang sia-siakan umur dan hidup dia dengan kerugian yang besar, membuatkan kita tertanya-tanya, kalau kita yang nak selamatkan diri daripada sifat munafik, yang mana mereka tak untung dalam perniagaan hidup mereka, kita nak jadi orang yang beruntung dalam perniagaan dengan Tuhan macam mana? Antaranya, satulah sebagai penutup ni, boleh tengok di dalam surah Fatir ayat 29. Nanti tengok dalam surah Fatir ayat 29. Surah Fatir sebelum surah Yasin. Surah Fatir ayat 29, Allah senaraikan 3 tips utama untuk menjadi peniaga yang untung dengan Tuhan. Jaga 3 perkara ni yang basic, paling basic, hidup dia insya-Allah berkat. Allah berfirman apa dia dekat surah Fatir ayat 29. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Maknanya dia mengaji Quran. Wa aqamus salah, dan mendirikan salat. Dirikan salat yang merupakan ibadah untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Lepas tu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka mendermakan, infakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mana dia jaga pula hubungan sesama manusia. Tadi dengan kitab Allah adalah untuk tujuan membuang kejahilan, menimba ilmu pengetahuan. Mendirikan salat untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Bersedekah, infak, derma bertujuan untuk jaga hubungan sesama makhluk. Jadi Allah kata orang yang ada 3 ciri ni, basic ni, Allah berfirman apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Besar harapan mereka untuk mendapat perniagaan yang tidak akan rugi. Allah tak kata perniagaan yang beruntung besar, tak. Sebab kalau beruntung mungkin ada rugi sikit-sikit, boleh jadi. Tapi bila Allah kata lan tabur, yang tidak akan rugi, mana sentiasa beruntung-untung, tak ada kerugian langsung. Sama macam tadi orang munafik ayat 16 Al-Baqarah, Allah guna kata ma rabihat tijaratan, tidak beruntung perniagaan mereka, mana sentiasa rugi. Jadi itu sebagai pelengkap lah nota tambahan dalam ayat 29 surah Fatir mengenai orang yang beruntung perniagaannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita ambil iktibar dan pengajaran dan penghayatan daripada ayat 16 Al-Baqarah ni. Minta maaf saya batuk-batuk sikit beberapa hari ini sebab baru baik demam sebenarnya itu. Dan di penghujung ni kita ada berapa 5 minit lagi mungkin. Kalau ada sesiapa ada soalan atau pertanyaan yang berkaitan, insya-Allah kita dipersilakan. Wallahu a'lam. Ada lagi masa sikit kot. Boleh lagi sikit. Boleh. Baik. Jadi jemaah kalau nak bertanyakan soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Boleh? Ini ada 2 orang ni nak bertanya. Silakan. Ya. Dari apa yang saya faham, Ustaz banyak menekankan supaya kita ni sebagai umat Islam sangat bertuah ya menjadi umat Islam yang mentaati suruhan Allah, tapi cuba menjauhi sifat-sifat munafik. Kerugian yang kita hadapi adalah cubaan ya. Kalau kita bersabar, Allah akan memberi pahala. Jadi, apakah saranan Ustaz bagi kita yang di sini ya, mungkin boleh disampaikan pada Anda supaya kita terhindar dari sifat yang begitu. Amin. Thank you. Terhindar daripada apa? Terhindar dari sifat Muslim yang bersifat munafik. Sifat munafik. Ya betul.
Baik, jadi itu yang kita tekankan tadi, kesilapan yang kadang-kadang kita kata disangka lah. Disangka sebahagian orang bila kata saya nak jadi orang baik, saya sekadar dengan cara saya jaga solat, saya puasa, saya zakat, itu merupakan ibadah-ibadah yang bertujuan nak jadikan kita orang baik, tetapi belum semestinya cukup untuk pastikan hati kita juga bersih daripada sifat munafik. Nak bersih hati daripada sifat munafik mesti melalui ilmu pengetahuan, iaitu ilmu Al-Quran. Jadi sebab syaitan dia sama ada dia sesatkan seseorang melalui maksiat. Mana dia suruh orang tu buat maksiat. Suruh orang tu jangan solat ke, jangan bayar zakat ke, buat maksiat. Kalau orang tu lawan syaitan melalui dengan cara meninggalkan maksiat, dia beribadah, syaitan tak dapat tewaskan orang tu dengan cara maksiat. Syaitan akan tewaskan orang itu melalui jalan kejahilan. Mana dia solat. Syaitan kata jangan solat, dia solat. Tapi syaitan buat apa? Syaitan kata, kau ni solat bagus ni. Cuba tengok orang sebelah kau tu, solat entah apa-apa, entah sah ke tak sah solat dia. Dia dah solat, tapi bila dia solat, dia tak perasan. Dia tak perasan yang syaitan memperdaya dia melalui ilmu. Dia mula ada rasa ujub, dia mula rasa riak, dia mula rasa bangga diri dengan solat dia. Dia berpuasa. Syaitan bisik dekat dia, kau ni puasa baguslah, bukan macam orang itu, kawan kau ni, dia ni malas tak puasa apa semua. Adalah makan melantak macam-macam, tak ingat dunia apa, akhirat lagi dah tak ingat. Jadi orang dia boleh tertipu sama ada dengan cara maksiat atau dengan cara ibadat. Jadi kalau orang tu dia dah boleh tewaskan syaitan daripada pintu maksiat, dia boleh beribadah. Pun kena berhati-hati dengan cara menimba ilmu Al-Quran supaya dia tahu kat mana syaitan boleh attack dia. Kalau aku beribadah ni bagus, tapi syaitan pula attack aku macam ni, macam mana aku nak lawan? Semua tu nak bersihkan diri daripada sifat munafik tu dalam hati tu, kena pastikan dibersihkan melalui ilmu Al-Quran. Bila dia baca Quran, dia tadabbur Quran, dia hayati Quran, itu adalah satu proses untuk menyucikan hati dan membersihkan diri dia daripada sifat munafik dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Teruskan yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. nak tanya betul lah Ustaz kata yang pendekatan yang paling penting adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran, tadabbur dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang pandai mengaji, ialah pun mentadabbur, buat semua tu tapi hati masih tak bersih. Hati masih ada ciri-ciri yang disebabkan godaan syaitan tu kan. Jadi step forward tu untuk orang-orang yang macam tu macam mana Ustaz? Sebab kita nak mengentalkan hati kita ni, yang kita buat tu semuanya kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab kadang-kadang kita ni memang terdedah, memang itulah kata iman tu tak cukup kuat kan. Ciri-ciri kemunafikan tu sangat banyak yang kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Memang saya rasa memang tak sedarlah ada dalam diri kita disebabkan godaan syaitan, godaan nafsu. Mungkin selain daripada itu, apa lagi mungkin Ustaz boleh nasihatkanlah untuk kita, untuk saya lah especially kan, untuk menjatikan diri tu. Jadi orang yang berniaga dengan Allah ni tak rugilah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Perjuangan kita dalam membersihkan diri, dia melibatkan dua, satu luaran dan dalaman. Luaran fizikal dengan dalaman hati.
Dan nak bersihkan hati adalah lebih sukar, lebih susah, lagi payah daripada bersihkan luaran fizikal. Kita kalau kita tahu salat wajib, kita nak tunaikan salat, mudah kita boleh salat. Kita nak kena berpuasa. Kalau kita dah biasa berpuasa sejak kecil, 10 tahun, kita bila tiba Ramadan, orang lain puasa, kita nak puasa pun kita rasa mudah. Amalan-amalan yang luaran, zahir ni, biasa mudah nak ditunaikan. Tapi bila amalan berkait dengan hati, yang ni berat. Sebab syaitan dia tak tembak kita dari luar, dia tembak kita kat dalam, kat hati kita. Jadi sebab tu, kita nak pastikan hati kita suci dan bersih sentiasa. Dan kalau dah terkotor, nak bersihkan dalam masa yang segera, secepatnya, dia tak semudah tu sebenarnya. Sebab tu tak kira kalau kita tengok diri kita ke, apatah lagi kalau kita mungkin terpandang orang lain dan rasa nak menilai orang lain, kita rasa aku tengok dia ni macam solat, macam mengaji Quran, tapi kenapa perangai dia macam tu, kenapa dia sikap orang munafik. Ni sebenarnya kita kena zoom sampai dalam hati dia, baru kita tahu apa masalah sebenar. Tapi masalahnya kita tak akan boleh nak zoom tengok dalam hati orang lain. Kita akan hairan kita nampak ada orang kita tahu nak bersihkan hati adalah melalui pembacaan Al-Quran, penghayatannya dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang kita tengok dia rajin baca Quran tapi kenapa macam ada perangai munafik? Semua tu berkait dengan hati. Dan kita tak boleh nak tahu hati dia macam mana. Adakah dia baca Quran, kita nampak dia menghayati Quran, sebenarnya dia tak menghayati Quran. Kita nampak macam menghayati Quran. Sama juga kita rasa aku dah cukup banyak baca Quran, tapi adakah benar-benar kita menghayati dengan sebenar-benarnya? Pun dia semua balik kepada hati. Dan hati setiap orang, dia lebih tahu macam mana hati dia. Bila dia nak cuba, kita nak cuba tengok hati orang lain, kita takkan boleh. Kita bila nilai manusia punya fizikal luaran pun, kadang-kadang kita boleh tersilap pandang. Tu yang kita nampak pun kita boleh tersilap nilai. Bila kita tengok benda yang kita nampak pun. Apabila kita nak nilai hati seseorang yang kita tak nampak, lagi susah sebenarnya. Sebab tu Allah ceritakan mengenai umat-umat terdahulu ni, dan juga seperti kisah orang munafik ni, sebagai cermin untuk diri kita. Supaya kita baca, kita tengok apa yang Allah cerita tentang mereka dan kita jadikan pengajaran untuk bersihkan hati kita dan mengharap orang-orang sekeliling kita juga mendapat kebaikan yang sama. Allah. Maknanya Ustaz, sekarang ni kita kena fokus pada diri kita sendirilah. Yang penting sebab kadang-kadang pun hati kita tetap berbolak-balik juga kan. Kita cuba, lepas tu ada je godaan, kita cuba. Yang penting saya macam sekeliling kita, persekitaran kita, mungkin kalau kita nak buat sendiri, kita pun tak berdaya. Dan yelah kan kita kena cari persekitaran yang baik. Terutama keluarga yang baik, macam tu lah kan. Mungkin tu salah satunya juga kan Ustaz? Ya. Selain daripada tu, sebab apa yang kalau nak bersihkan hati ni selain daripada Al-Quran, mungkin Ustaz ada amalan zikir-zikir yang boleh untuk baikkan hati kita, untuk yang supaya tak berbolak-balik ni. Dia sebenarnya bila kata Al-Quran tu pun sebenarnya adalah az-zikir. Dan semua kalau kita perhatikan semua zikir yang kita baca, semuanya ada diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita baca subhanallah, subhanallah tu ayat dalam Quran. Kita baca zikir alhamdulillah pun alhamdulillah ayat dalam Quran. Kita baca zikir Allahu Akbar pun zikir dalam Quran. Kita baca yang subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la, semua zikir tu ada ayat-ayat di dalam Quran. Hatta kita baca zikir naik kenderaan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu pun ada dalam Quran. Jadi sebenarnya dia bila kata zikir dengan Quran tu dia adalah sesuatu yang sama. Cuma secara spesifik mungkin yang berkaitan dengan tajuk kita ni, antara zikir yang digalakkan ni yang mungkin kita biasa baca, iaitu doa yang berbunyi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib.
Itu antara zikir yang atau doa yang sangat penting untuk mohon perlindungan Allah, perlindungan kepada Allah daripada kita terkena sifat-sifat munafik. Tahu kan doa tu? Biasa mungkin kita biasa baca Allahumma tahhir qalbi minal nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik, wa amali minar riya, dan amalanku daripada riya, wa lisani minal kadzib, dan bersihkan lidahku daripada pembohongan. Kalau Nanti Ustaz boleh share lah Ustaz. nanti saya share dekat admin, insya-Allah. Mungkin admin boleh share dalam. Okey, terima kasih Ustaz. Cuma itulah macam saya kata tadi kan, kalau orang yang dah mahir baca Al-Quran, boleh tadabbur, faham bahasa, mungkin tak susah lah bagi dia. Tapi untuk orang yang nak mula, yang macam saya ni yang baru nak belajar kan, mungkin for a start kita nak cari benda-benda yang ialah macam zikir yang khusus, zikir yang ni, lepas tu baru kita start step by step kan Ustaz, macam tu. Terima kasih. Sama-sama. Ya Ustaz, Wallahu saya mau a'lam. menambah. Dalam menangani bisikan jahat syaitan itu, kita adalah terlalu lemah ya. Sebab syaitan ini telah mempunyai pengalaman yang luas dari sejak Nabi Allah Adam. Sedangkan kita sejak lahirnya itu bergantung kepada latar belakang kita. Okey. Jadi apa saranan Ustaz dalam mengatasi soal ini? Terima kasih. Sebab itu yang terbaik yang boleh melindungi kita adalah isti'azah. Sebab tu dalam kehidupan harian kita banyak kita mulakan dengan isti'azah dan basmalah. Kita mulakan dengan hidup kita dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab kita tahu kita tak ada kekuatan nak lawan syaitan. Tapi kita ada Tuhan yang boleh lindungi kita daripada hasutan syaitan. Jadi sebab tu kita baca a'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah, dan siapa yang dapat perlindungan Allah maka tak ada siapa yang boleh mengganggu dia. Allah. Baik Ustaz. Dan saya dengar satu lagi apa Ustaz, selalu baca istighfar. Kalau beristighfar pun syaitan pun pening. Ya, betul. Baik, ada lagi jemaah? Kalau tak ada, kita mohon untuk tutup dulu kuliah. Ustaz boleh? Ya, boleh. Ustaz ada urusan lagi ke malam ni? Sebab macam nak cepat-cepat je. Nak kena ada urusan. Okey, baik. Okey, baik. Boleh. Itulah lapar agaknya. Sama. Baik Ustaz, kita tutup dulu. Alhamdulillah, usai pengajian tadabbur Al-Baqarah kita dengan ayat yang ke-16 tentang orang yang membeli kesesatan dan tidak beruntung lah sebab mereka mengabaikan petunjuk kan, sanggup membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Diharapkan kita semua tidaklah menjadi orang-orang yang diberikan kesesatan, dan kita semua diberikan kefahaman agar kita semua dapat beramal dengan ilmu yang Allah yang Allah tunjukkan dengan Al-Quran, insyaAllah. Jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin, juga para penginfak istiqamah yang dirahmati Allah, dan juga yang para terpilih, para takbir urus Gemenur Iman yang istiqamah. Semoga Allah gantikan semua pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini. Diharap kita semua terpilih untuk menerangkan kuliah pada pukul 9.30 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hanafiah dengan pengajian falak pada hari ini. Saya Adi Irma binti Sukir, mohon ampun dan maaf atas silap dan kelemahan dalam mengesyarakan kuliah pagi pada malam ini. Dan sebelum kita mengakhiri kita punya kuliah pada malam ni, kita mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah daripada Al-Fadil Ustaz. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa Ustaz dengar tak suara saya?
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.